perancah adalah suatu binaan struktur sementara bagi membolehkan dan memudahkan melakukan kerja di tempat yang tinggi. Seterusnya, perancah juga boleh dipasang atau dibina dengan pelbagai bentuk untuk disesuaikan dengan keadaan dan tempat kerja yang berlainan. Yang ketiga, ia perlu dipasang oleh orang yang mahir dan berkelayakan yang telah dilantik oleh CIDB. Bahan struktur perancah. Kebanyakan perancah dibuat daripada kayu, pai besi, keluli, buluh, alloy dan aluminium. Kecacatan pada ataupun kerosakan pada struktur perancah ini perlu dielakkan bagi menjamin keselamatan pekerja. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke bahan dan peralatan kerja perancah. Komponen-komponen perancah terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, untuk perancah jenis frame, terdapat komponen crossbar, di mana crossbar ataupun rembat perancah digunakan bagi memegang struktur rangka perancah agar tidak bergerak dan menghasilkan struktur perancah yang dikehendaki. Komponen yang kedua ialah A-frame scaffolding. A-frame scaffolding merupakan struktur utama perancah rangka tube keluli. Baiklah, seterusnya ialah komponen ketiga iaitu H-frame scaffolding. H-frame scaffolding merupakan struktur perancah dalam kategori frame yang digunakan sama seperti struktur rangka perancah A. Dan yang seterusnya adalah metal platform. Metal platform ataupun pelantar merupakan struktur yang diletakkan antara struktur rangka perancah bagi menyediakan laluan penjalan kaki untuk melakukan kerja. Komponen seterusnya ialah joint pin ataupun pin penyambung. Pin penyambung ini digunakan sebagai ejen yang menyambungkan struktur rangka perancah dengan perancah lain di atasnya. Dan seterusnya ada ladder ataupun tangga diletakkan pada struktur rangka perancah bawah dan atas bagi memudahkan untuk menjalankan proses turun naik pekerja. Komponen yang seterusnya ialah jack base ataupun penampak. Jack base adalah tapak yang boleh dilaraskan digunakan pada bahagian struktur perancah pertama bertujuan untuk melaraskan ketinggian perancah dan menyediakan struktur yang stabil pada perancah. Yang seterusnya adalah caster wheel ataupun roda. Caster wheel ataupun roda ini digunakan bertujuan untuk menggerakkan perancah pada suatu tempat ke suatu tempat lain dan sesuai digunakan bagi kerja penyelenggaraan yang kecil sahaja. Baiklah, kita akan masuk kepada bahan dan peralatan yang digunakan untuk kerja perancah bebas ataupun perancah hook lock, di mana komponen utamanya ialah scaffold tube. Di dalam bahasa Melayu, tube keluli. Tube keluli ini digunakan sebagai struktur utama dalam menghasilkan perancah bebas dan perancah hook lock tunggal apabila disambung dan diikat menggunakan komponen tertentu. Seterusnya ialah swivel coupler. Swivel coupler merupakan pendakar boleh laras yang digunakan bagi memegang struktur tube keluli secara menegak ataupun secara melintang. Seterusnya ialah metal platform dan ladder. Kegunaan metal platform dan ladder di dalam perancah hook lock tunggal dan perancah bebas ini adalah sama seperti perancah frame, di mana metal platform ataupun pelantar merupakan struktur yang diletakkan antara struktur rangka perancah bagi menyediakan laluan pejalan kaki untuk melakukan kerja. Ladder ataupun tangga diletakkan pada struktur kerangka perancah di bahagian bawah dan atas bagi memudahkan proses berjalan turun dan naik. Seterusnya jack base ataupun tapak boleh laras. Ianya digunakan pada bahagian bawah untuk perancah. Pertama, bertujuan untuk melaraskan ketinggian perancah dan menyediakan struktur perancah yang stabil. Seterusnya ialah fixed coupler.
Skopula merupakan pendakap untuk memegang tip keluli secara melintang dan menegak, dan ianya tidak boleh diungkap. Seterusnya ialah hook lock kopula, di mana hook lock kopula merupakan pendakap yang memegang tube secara melintang, sesuai digunakan untuk memegang struktur atas dan bawah perancah dan digunakan sebagai rembat bagi mengukuhkan lagi struktur perancah. Seterusnya kita akan masuk pula kepada peralatan yang digunakan semasa mengendalikan perancah tube keluli dan perancah bebas. Baiklah, di dalam kerja perancah terdapat beberapa alatan yang digunakan untuk mengendalikan atau mendidikkan perancah itu sendiri. Yang pertama ialah tukul besi, yang kedua ialah pita pengukur, yang ketiga ialah timbang ais, dan keempat ialah ratchet. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada bahagian peralatan dan pakaian keselamatan semasa mengendalikan kerja perancah. Yang pertama ialah mana-mana pekerja yang mengendalikan perancah lebih daripada ketinggian 3 meter haruslah memakai safety harness. Seterusnya ialah safety helmet. Mana-mana pekerja ataupun pengendali perancah juga perlu memakai safety helmet. Yang ketiga ialah glove. Yang keempat, alert tag. Alert tag ini digunakan untuk memberi waspada kepada pekerja sama ada perancah boleh digunakan ataupun tidak boleh digunakan. Mana-mana kerja ini dilakukan oleh site safety supervisor. Dan yang seterusnya, mana-mana perancah akan dilengkapi dengan penjaring ataupun safety net bertujuan untuk mengekang habuk ataupun barang jatuh daripada atas ke bawah. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke bahagian keperluan reka bentuk perancah, di mana perancah yang dibina haruslah berperingkat mengikut kemajuan dan ketinggian bangunan. Seterusnya, perancah haruslah mempunyai unsur-unsur mudah dipasang dan dibuka semasa mengendalikannya, kerana struktur perancah ini merupakan struktur sementara bagi memudahkan proses pengendalian kerja. Yang seterusnya ialah struktur perancah yang dibina mestilah dalam keadaan kukuh untuk menampung beban pekerja, beban bahan serta mengambil kira faktor cuaca seperti rintangan angin dan sebagainya. Seterusnya, perancah haruslah dalam keadaan kompeten dan disemak oleh site safety supervisor sebelum para pekerja mengendalikannya. Kaedah pemasangan serta cara pemasangan perancah. Pekerja dalam industri bangunan membawa risiko penanganan yang tinggi. Sebagai jenis musibah boleh menimpa pekerja seperti kebakaran, seribu geser racun, menyimpan alat berat jatuh dari tembok, ketinggian dan sebagainya lagi. Oleh itu, pekerja yang bekerja di industri diwajibkan memiliki kesejilan safety. Safety bermaksud keselamatan dan kesihatan pekerja, di mana pekerja bukan sahaja mengetahui tentang kesihatan diri, oleh bagaimanapun dia juga mesti memberi perhatian kepada keselamatan rakyat pekerjanya dan persekitaran di sekeliling mereka. Kaedah pemasangan serta cara pemasangan perancah atau scaffolding dengan selamat terbahagi kepada 4, iaitu menggunakan sistem OHF, kedua memasang perancah atau scaffolding dari tahap pertama, ketiga memasang scaffolding perancah menggunakan alat, dan yang keempat memasang paip sokongan perancah. Bagi kaedah menggunakan sistem OHF, keselamatan kerja dalam perbankan adalah perkara yang paling penting dan mesti diambil berat. Salah satu adalah menggunakan perancah. Bagi pekerja yang pertama kali menggunakan alat ini, ada baiknya diberi perhatian kepada prosedur ketiga yang betul. Pekerja juga haruslah memakai pakaian yang betul, menggunakan pelitup kepala, kaki cincin dan berhati-hati semasa melakukan hidup. Dan jika beberapa perkara ini diabaikan, ia boleh meningkatkan lagi risiko kemalangan di tempat tersebut. Langkah seterusnya ialah memasang perancah dari peringkat pertama atau bawah. Ini dilakukan pada masa ini jika pekerja mula memasang perancah buat kali pertama. Perkara ini sangat penting dilakukan kerana ia dapat membantu pekerja lebih mudah untuk melangkah ke peringkat seterusnya.
untuk dapat membina serta perancang utama biasanya tidak mengapa untuk melakukan sendirian. Walau bagaimanapun, jika anda tidak cukup berkemampuan untuk melakukannya, minta bantuan daripada pekerja mahir. Bagi memasang perancang menggunakan alat, terdapat beberapa perkara yang harus diambil perhatian. Latihan teknik seharusnya dijalankan dengan benar. Dalam memasang perancang, mesti menggunakan peralatan-peralatan. Sekiranya perancang dinaik taraf ke atas, gunakan alatan yang sekali stop supaya bersama-sama pekerja lain turut terpelihara. Jadi dalam kerja tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri sahaja, tetapi kerja juga harus memikirkan tentang keselamatan masa kerja. Dan yang terakhir sekali, bagi kaedah pemasangan serta cara pemasangan perancang dengan selamat ialah memasang sokongan scaffolding. Sokongan biasanya disediakan bersama perancang. Mesti adalah untuk mengikat perancang atau scaffolding pada bangunan. Tidak boleh dilakukan dengan jual. Terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan seperti berikut. Menggunakan paip sokongan yang sama saiz dengan perancang. Berhati-hati memiliki bahagian perancang. Pilih tapak yang cukup untuk membina perancang dan harus dipantau oleh pekerja mahir yang berkelayakan. Pembinaan dan pembinaan perancang haruslah perancang yang mempunyai sijil rasmi. Pekerja yang tidak memenuhi kriteria persijilan pekerja mahir tidak boleh membina atau membuka perancang. Semua perancang hendaklah disediakan dengan susur tangan atau pemegang bagi mengelakkan berlakunya kemalangan atau pekerja jatuh ke bawah. Dua kriteria yang ditetapkan di dalam pembinaan dan pemilihan perancang, iaitu satu, tanda amaran. Jika perancang sedang digunakan, perhatian overhead dan perancang sama digunakan mesti dilampirkan, dan penghalang merah dan putih boleh digunakan. Jika perancang tidak lengkap atau tidak sama digunakan, isyarat perancang tidak lengkap haruslah dilampirkan. Yang kedua, semak. Perancang mestilah diperiksa setiap 7 hari sekali bagi mengelakkan perancang yang tidak cukup digunakan semasa membuat kerja. Seterusnya, kita pergi ke langkah kerja perancang. Langkah kerja sebelum. Yang pertama, taklimat dan penggunaan pakaian keselamatan atau Personal Protective Equipment, iaitu PPE. Yang kedua, membaca dan menterjemah lukisan. Yang ketiga, memilih lokasi yang sesuai untuk memasang perancang. Dan yang terakhir sekali, memastikan kawasan kerja selamat untuk memasang perancang. Seterusnya, langkah kerja semasa. Langkah memasang perancang. Yang pertama, penyediaan bahan dan peralatan. Yang kedua, menentukan tempat untuk meletakkan perancang dan mengatur jarak perancang mainstream. Yang ketiga, memasang base dan gate base di atas landasan yang stabil. Yang keempat, menyelesaikan rangka mainstream. Yang kelima, memasang cross brace pada dua sisi agar elemen perancang dapat berdiri dengan tegak dan tidak goyang. Yang keenam, pemasangan catwalk di setiap tingkat perancang. Yang ketujuh, menyusun frame vertikal berikutnya sehingga ketinggian perancang yang diingini. Gunakan jack dan rule head untuk mengatur ketinggiannya. Dan yang terakhir sekali, selesai menyediakan perancang. Langkah pembongkaran perancang. Yang pertama, menurunkan new head dan catwalk. Yang kedua, pembongkaran perancang frame. Dan akhir sekali, melepaskan jointing dan post brace. Langkah kerja selepas. Setelah selesai kerja, peralatan dan bahan dikemas dan disimpan ke stok, dan pembersihan kawasan kerja.
Baiklah, untuk seterusnya adalah tentang jenis-jenis perancah. Jenis-jenis perancah memiliki dua kategori, iaitu perancah RR atau dipanggil rendah dan ringan. Yang kedua adalah perancah BT atau dipanggil perancah berat dan lebih tinggi. Baiklah, untuk jenis perancah yang pertama adalah perancah kekuda. Perancah kekuda ini adalah daripada kategori rendah dan ringan. Perancah kekuda ini digunakan untuk kerja-kerja yang sederhana tinggi yang tidak melebihi tembok satu tingkat. Kerja yang boleh dilakukan dengan perancah ini adalah seperti mengecat atau melepa dinding. Perancah ini juga menggunakan papan yang tebal untuk dijadikan tempat memijak dan ruangan kerja. Selain itu, bukaan kaki untuk perancah itu tidak boleh melebihi 1.5 meter kerana ia berkemungkinan tidak akan stabil dan juga boleh menyebabkan bahagian tengah papan atau pelantar tersebut kendur dan tidak rata dan boleh mengakibatkan kemalangan. Seterusnya adalah perancah tangga. Masih dalam kategori rendah dan ringan, perancah tangga ini perlu memiliki 2 biji tangga untuk membuat sokongan terhadap perancah tersebut. Seperti yang dapat kita lihat, ketinggian tangga yang digunakan juga tidak boleh melebihi 1.8 meter. Sudut bukaan tangga pula memiliki minima iaitu 35 darjah sahaja. Seterusnya adalah perancah pendakap. Perancah pendakap ini, kebiasaan kegunaan perancah ini dibina adalah bertujuan membuat kerja-kerja yang ringan sahaja. Perancah ini juga dipasang pada bahagian dinding yang telah siap dibina. Kemudian kita pergi kepada perancah pulak tunggal. Perancah pulak tunggal ini sudah memasuki kategori perancah BT iaitu berat dan tinggi. Perancah ini berdiri dengan sebahagian disokong pada tembok kerana pada bahagian hujung perancah ini ianya dimasukkan ke dalam tembok yang telah ditebuk bagi menyokong kekuatan dan kestabilan perancah ini. Untuk menambahkan kekuatan dan kestabilan perancah ini, ia perlu dipasang satu barisan tiang yang tegak dengan jarak sekurang-kurangnya 1.8 meter dan tidak melebihi 2.4 meter. Seperti yang dapat dilihat, perancah ini kebiasaannya digunakan pada kerja-kerja yang sukar untuk dicapai. Kemudian adalah jenis perancah bebas. Perancah ini di antara perancah yang tidak memerlukan apa-apa sokongan kerana binaannya yang tersendiri memiliki kekuatan dan kestabilan yang baik, tetapi perlu melakukan cara pemasangan yang sempurna oleh tenaga pekerja yang mahir. Perancah ini juga direka untuk menanggung segala beban yang dikenakan dengan sendirinya. Seterusnya adalah tentang perancah juluh. Perancah ini sering digunakan dengan cara digantungkan pada bangunan dan dilakukan pemasangannya pada bahagian atas bangunan. Perancah ini juga digunakan dan diperlukan jika kawasan baik pulih atau kerja pembinaan terlalu sesak ataupun sempit, serta kerja-kerja tersebut dapat dilakukan tanpa ada gangguan daripada aras bawah. Jenis perancah kedua terakhir iaitu perancah beroda. Perancah beroda ini kebiasaannya digunakan untuk menyokong beban lantai atas serta untuk menjamin kestabilan dan keselamatan. Perancah ini juga memiliki ketinggian maksimum iaitu sehingga 10 meter sahaja. Perancah roda ini juga dipasang roda pada bahagian bawah supaya ianya mudah untuk bergerak jika perlu melakukan kerja-kerja membaik pulih pada bahagian bangunan yang rosak. Dan yang terakhir adalah perancah tiup keluli. Perancah tiup keluli ini adalah perancah yang sering digunakan di dalam industri pembinaan ini kerana cara pemasangannya yang lebih mudah serta memiliki kos yang lebih rendah. Perancah ini boleh digunakan sama ada kerja-kerja yang rendah serta kerja yang tinggi. Perancah tiup keluli ini juga boleh dijadikan sokongan kepada struktur formwork yang ingin dikonkrit seperti binaan rasuk atas dan juga lantai atas. Kesimpulan bagi struktur perancah ataupun scaffolding ialah kita dapat melihat banyak scaffolding dan kegunaannya yang sesuai untuk digunakan pada jenis ataupun pelbagai pembinaan. Yang kedua, ini penting kerana pembinaan pada masa sekarang perlu berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang masalah. Yang ketiga,
Pemasangan perancah mesti mengikut prinsip reka bentuk dan peminat yang telah ditetapkan. Yang keempat, kerja penyelenggaraan perlu dilakukan sekali-sekala bagi memastikan struktur perancah itu berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Yang kelima, faktor lain kegagalan perancah bukan sahaja disebabkan oleh kerugian yang besar, tapi ia boleh mengakibatkan keselamatan pekerja, malah lebih teruk kehilangan nyawa. Terima kasih.